Okay, saya tersambung pula untuk urus niaga seterusnya. Pemilik membeli perabot, membeli perabot baru bernilai 1,685 dengan cek. Ini mudah saja. Beli perabot jadi perabot akan bertambah. Perabot bertambah. Buka akaun perabot sebab pada awalnya kita tak ada kan akaun perabot dekat bahagian set. Jadi kita tambah akaun perabot, tambah lagi kolom 1. Tambah perabot, tambah nilai yang kita beli 1,685. Lepas tu kita bayar dengan cek. Jadi akaun dekat bank akan berkurang. Bank kita akan berkurang 1,685. Seterusnya bayar insurans kedai 800 dengan cek. Bayar insurans kedai. Insurans 800 dengan cek. Bila dengan cek, nilai dekat bank kita akan berkurang 800 dan kamu kena pastikan insurans ini belanja ke hasil. Bayar insurans. Jadi dia adalah kategori belanja. Belanja merugikan, jadi kita kena tolak di bahagian untung bersih. Jadi bahagian untung bersih tolak 800. Seterusnya. Menerima pinjaman sebanyak 50,000. Pinjaman 50,000. 6%. 50,000 ni pinjaman kan. Jadi kita buka bahagian liability, akaun pinjaman, masukkan 50,000 dahulu. Step pertama. Lepas tu sambung balik. 6% daripada pinjaman tersebut digunakan bayar gaji pekerja. Gaji adalah belanja. Merugikan. Jadi kita kena tolak di bahagian untung bersih. Kita kena kira gaji. 6% daripada 50,000 tu berapa? Jadi kamu kena buat pengiraan sedikit lah. Buat pengiraan. 6% darab 50,000. So, ini kamu akan dapat nilai gaji kamu adalah 3,000. So, ini perlu ditolak di bahagian untung bersih. So, bahagian untung bersih tolak 3,000. Sambung lagi, 1/8 daripada baki digunakan untuk membeli sebuah lengkapan. 1/8 dari baki digunakan membeli sebuah lengkapan. So, pengiraannya 1/8 darab baki. Jadi 50,000 tolak 3,000. Jangan tinggal 3,000 ni sebab dia kata baki. Barulah kamu akan dapat nilai lengkapan anda ialah 5,875. So, tambah dekat bahagian lengkapan sebab kita beli lengkapan. Jadi, lengkapan akan bertambah lah. Lengkapan akan bertambah. Dan yang selebihnya dibankkan. So, berapa balance kamu bankkan, kamu kena kira lah. 50,000 tolak 3,000 tolak 5,875 dan kamu akan dapat bakinya. Yang itu semua perlu dibankkan sebanyak 41,125. Kena buat pengiraan juga nak tahu bakinya. Nak tahu baki 50,000 tolak 3,000 tolak 5,875 dan kamu akan dapat baki yang kamu bankkan. Seterusnya, pihak bank telah memaklumkan terdapat cek tak laku bernilai 2,100. Macam mana kita nak rekod cek tak laku? Cek tak laku, cek tendang. Kita bank in cek tu, tapi cek tu kosong, tak ada nilai. Keluar balik. Masa kita bank in kan, kita dah rekod duit masuk. Duit yang masuk tu tendang. So, kita kena keluarkan balik. Sebab itu, di bahagian bank, kita tolak balik nilai yang kita masukkan awalnya. Dan siapa yang selalu bayar kat kita? Mestilah akaun belum
terima. Pelanggan kita yang membayar hutang yang dia buat dengan kita tu, dia bayar dengan cek dan cek dia tiba-tiba tak laku, tendang. Jadi dekat akaun belum terima, masukkan balik nilai 2,100. Ya, masukkan balik. Okey, seterusnya kita pergi yang terakhir. Ya, urus niaga yang terakhir. Ambilan cek 5,820 untuk kegunaan peribadi. Okey, pemilik mengambil cek. Jadi akaun bank akan berkurang. Okey, pemilik ambil duit 5,820 dan dia ambilan akan mengurangkan nilai modal. Jadi modal juga akan berkurang 5,820. Selesai, kita pindahkan setiap urus niaga ke jadual persamaan perakaunan. Okay, step seterusnya kamu kena kira balik lah. Kena ambil kira daripada baki awal tu, ambil kira apa yang berlaku. Ke bawah, tambah, tolak. Yang dalam kurungan kita tolak. Yang tak ada kurungan kita tambah. Dan kamu akan dapat baki akhir setiap akaun. Dan baki akhir ni lah yang akan menentukan imbangan bagi persamaan perakaunan anda. Ya, dah dapat baki akhir, jadi totalkan semua baki akhir bagi komponen akaun di komponen aset, kamu akan dapat nilai 108,730. Komponen equity dan liability, kamu totalkan semua akaun yang ada, tambah, kamu pun akan dapat amount yang sama, 108,730. Bila kamu dah dapat imbangan ni, kanan dan kiri imbangannya sama. Imbangan aset sama dengan liability plus equity pemilik itu sama. Maksud dia, transaksi yang anda buat adalah betul. Selesai untuk soalan A. Selesai untuk jadual persamaan perakaunan. Kita pindahkan kepada maklumat ini, maklumat jadual, pergi pindahkan ke dalam menyediakan penyata kedudukan kewangan pada 31 Julai 2017 bentuk T. Ya. Okey, ni saya dah adakan. Pindahkan saja semua maklumat dalam bentuk penyata kedudukan kewangan. Tapi yang penting kamu mesti letak ini. Mesti kena ada nama perniagaan, tajuk penyata kedudukan keuangan pada 31 Julai 2017. Okey, bahagian kiri adalah bahagian komponen aset. Kita ada aset bukan semasa dahulu, kita ada lengkapan perabot. Bawa baki akhir dia, tambah, kamu akan dapat jumlah aset bukan semasa. Okey, lepas tu pindahkan aset semasa, kita ada komponen aset semasa, kita ada inventory akhir, akaun belum terima dan bank. Total dia, kamu akan dapat jumlah aset semasa. Aset bukan semasa tambah aset semasa, kamu akan dapat imbangan yang pertama. Imbangan di bahagian debit ataupun di bahagian kiri penyata kedudukan kewangan. Okey, kita tengok pula bahagian kanan, bahagian kredit, penyata. Okey, kita kena letak komponen equity dulu, equity pemilik. Okey, modal awal. Modal awal ni yang kita kira awal tadi. Step pertama yang kita kira 40,000. Tambah untung bersih. Untung bersih ni 21,938 ni nak ambil kat mana? Ambil balik di sini. Jumlah ni. Okey, jumlah ni kamu pindahkan saja. Jumlah ni Okey, lepas tu dah dapat tambah untung bersih, kamu akan dapat nilai. Okey, lepas tu tolak ambilan. Ambilan yang berlaku tadilah. Ya, 5,000 yang urus niaga yang terakhir, 5,820. Dan kamu akan dapat modal akhir. Okey, dapat modal akhir. So, modal akhir kena tambah dengan komponen liability bukan semasa dan liability semasa. Kita ada liability bukan semasa, pinjaman bank. Liability semasa, akaun belum terima. So, yang di sini kamu tambahkan sahaja semua. Dan kamu akan dapat imbangan yang kedua di bahagian kanan sama dengan bahagian kiri.
penyata kedudukan kewangan. Selesai penyelesaian untuk soalan 4 bagi topik klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan. Sekian, terima kasih.